Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Mungkin itu pepatah yang tepat untuk menggambarkan keputusan jurulatih negara Tan Cheng Ho menerusi pilihan pemain negara ke kelayakan Piala Asia Piala Dunia menimbulkan kontroversi. Cheng Ho tidak mahu mengambil risiko dengan menampilkan pemain yang tidak memiliki pengalaman di pentas antarabangsa menerusi posisi yang penting terutama melibatkan jentera serangan negara. Benar, nama-nama seperti Arif Fazilah, Al-Hafiz Harun serta Hakimi Abdullah melewati prestasi yang memberangsangkan, namun keupayaan dua pemain Johor Darul Takzim, Syafiq Ahmad dan Akhil Rashid di saingan luar sudah terbukti kemampuan mereka. Of course, untuk sementara ni saya rasa dan kami rasa juga perlawanan antarabangsa dengan perlawanan Liga Malaysia agak berbeza juga. Bukan saya merendahkan Liga kita, tetapi kita kalau ramai tahu peringkat antarabangsa, suasana perlawanan dari segi intensiti, dari segi kelajuan, dari segi taktikal pemain agak berbeza juga. Tetapi pemain-pemain tersebut sentiasa diberi peluang untuk masa hadapan nantilah. Jauh sekali menafikan masa depan pemain ini bersama skuad negara. Namun, untuk persediaan yang singkat ini, Cheng Ho tidak boleh menampilkan terlalu ramai pemain baru bersama skuad negara. Tambah Cheng Ho, pemilihan ke skuad negara bukan segala-galanya. Prestasi di dalam latihan dan aksi persahabatan memainkan peranan sama ada setiap pemain layak untuk mengisi kesebelasan utama atau sebaliknya. Memang kita nak dah biasa dengan perlawanan antarabangsa. Of course, Akia bukan semestinya terus dapat tempat bermain sebagai first 11, malah dia kena menunjukkan semangat yang tinggi atau memang nak fight untuk tempat dalam skuad 23 lagi, kerana kita ada 25 pemain dalam skuad kita. So setiap pemain kena bekerja keras untuk pastikan mereka berada dalam skuad kesebelasan dan juga skuad 23 nanti. Okey, itu penjelasan Cheng Ho tadi. Tapi inilah senarai 25 pemain ke kem latihan pusat yang menjadi agak kontroversi sikit lah. Yes, sebab ramai peminat bola sepak, especially yang ada media sosial, mempersoalkan, memberikan pertanyaan kenapakah pemain-pemain ini yang menjadi pilihan Cheng Ho dan bukan pemain yang on form dan juga menghina dalam aksi liga. So, itulah yang akan menjadi diskusi kita untuk analisis kali ini. Memang suatu situasi yang agak awkward sebenarnya. Quite awkward, quite weird. Kita nak tahulah kenapa mesti ada sebab-sebab yang membuatkan Cheng Ho buat keputusan seperti itu. Saya happy hari ini sebab dapat bersama dengan Asmawi Bakiri yang selalunya dia pun mesti lega sebab awal. Selalu kalau nadi bola pukul 12.30 malam. Hari ini awal sikit. Alhamdulillah awal sikit. Okey, dan Fina Nasrum juga terima kasih sebab Fina yang interview Cheng Ho tadi kan. So nak tanyalah terus straight to the point. Patutkah pengalaman memainkan peranan kan dalam pemilihan pemain nak berbanding dengan pemain yang kurang minutes of play? Okey, saya. Okey, alright. Sudah pasti pengalaman adalah keutamaan untuk tournament-tournament besar sebegini kerana betul, ramai pemain yang meningkat naik yang boleh diberikan perhatian oleh Tan Cheng Ho, tetapi saya fikir dalam situasi ketika ini Cheng Ho sebenarnya tidak memiliki masa yang begitu banyak untuk membuat penilaian khusus. Maksud penilaian khusus ni bukan semata-mata melihat kepada prestasi mereka dalam saingan liga, tetapi mereka perlu dinilai ketika sesi latihan bersama skuad kebangsaan, ketika aksi persahabatan bersama dengan skuad kebangsaan. Mungkin mereka serasi bersama dengan pasukan dalam saingan liga, tetapi mungkin mereka memerlukan masa untuk mendapatkan keserasian dalam pasukan kebangsaan kerana ia adalah pemain yang berbeza. Ada pemain yang boleh menyelah dengan begitu cemerlang ketika bersama dalam saingan liga, tetapi mungkin mereka memerlukan sedikit masa untuk membentuk satu keserasian bersama pasukan yang boleh dikatakan pasukan yang berbeza. Mustahil dalam masa beberapa hari pemain-pemain baru ini, muka-muka baru ini boleh mencetus ataupun spark keserasian dalam masa yang singkat seperti mana yang telah pun mereka buktikan ketika dalam saingan liga. Masa lah you punya point. Tapi Asmawi, saya nak tambah sedikit kepada statement Fina tadi. Kita dah perform dalam saingan liga, tapi bukan kita yang kena pilih. So as a young player lah, contohlah saya pemain muda yang dah bertungkus-lumus atas padang,
what for I nak bertungkus lumus lagi kalau Motivasi tu mungkin confirm kurang abang sikit. kena pilih. Macam mana tu? Okey, itu baik untuk pasukan lah. Kerana pemain muda perform dulu untuk pasukan, untuk diri dia dan dia dinilai untuk mewakili negara. Itu situasi pemain muda yang awak jelaskan itulah. Tapi pada masa sama kita bercakap tentang tournament yang kita nak pergi menghadapi itu. Kita nak pergi main tournament lawan dengan pasukan yang kita nak menghadapi itu. Itu sebenarnya pertaruhan Tan Cheng Ho memilih macam mana dari segi pengalaman dan secara minit bermain. Memang betul agak suka kali ini kerana kita dapat lihat bahawa saya tak salahkan ataupun netizen bermacam-macam buat andaian semua. Tapi kita lihat kepada tournament sebenarnya dan keperluan dan apa sebenarnya tujuan yang tournament tu dan kenapa pemain ni ada. Contoh, saya ambil kira dari segi kutipan mata dan baki 3 perlawanan. Kalau dia ambil kira, kita hanya perlukan menang 2 perlawanan daripada 3 tu ataupun 1 tu kita ambil draw. Ataupun paling teruk kita perlu ambil 1 menang, 2 draw untuk melayakkan. Tidak boleh kalah. Jangan ambil kalah lah because ini pilihan kita dari segi sekarang punya situasi. So di sini berbalik kepada pemain, so Tan Cheng Ho terpaksa menilai dari segi macam Fina maklum tadi, dari segi pengalaman kurang daripada minit bermain tu tidak ada isu sebenarnya. Okey. So pengalaman tu penting. So setuju dua-dua ni setuju Saya nak tambah sikit apa yang Dayang cakap tadi as a young player kalau tak terpilih mungkin akan timbul satu persoalan. Kenapa? Sebenarnya macam tadi Cheng Ho ada cakap itu tidak bermakna diorang dah tak ada masa depan bersama dengan skuad kebangsaan. As a young player, diorang tidak sepatutnya terus berputus asa. Masih lagi ada panjang masa untuk bersama dengan skuad kebangsaan. Harus diingat ini adalah tournament yang melibatkan 3 perlawanan dalam tempoh yang singkat. So dalam segi yang paling tepat sekarang ni kita memerlukan pemain yang benar-benar bersedia, yang sudah ada pengalaman, yang sudah pun Yang Cheng Ho pun ada pengalaman dengan mereka kan. Amat sukar yang untuk Cheng Ho menilai pemain yang masih baru. Dan jika dia membawa nama-nama baru ni ke dalam pasukan, saya fikir Cheng Ho mengambil satu risiko yang cukup besar. Okey. Dan satu Dangerous lagi move lah kan. nanti benda tu backfire. Tapi satu lagi yang kita lihat of course daripada pemilihan pemain tentu sekali majoriti daripada JDT kerana mereka mempunyai pemain-pemain terbaik. Tapi pasukan di tangan kedua Terengganu tiada wakil daripada pasukan Terengganu kan? Kenapa? Itu pun satu lagi yang dipersoalkan. Okey, kalau dia ambil kira mengikut standing dalam liga nak dan pemain yang di dalam tu Terengganu nombor 2, kenapa tidak ada? Okey, pada pandangan saya apa yang saya lihat di sini ialah dia kerana mengikut posisi dan keperluan pemain di situ. Contoh, kalau digembar-gemburkan kenapa tak Hakimi, kenapa tak Faizal, kenapa tak defender itu Azrif, tapi kita kena lihat balik keperluan Tan Cheng Ho perlukan di situ, iaitu mengikut data yang lebih tinggi. Contoh sebelah kiri Kobe Ong dah menguasai di bawah situ. Hakimi ada kat situ, ada Sumari, ada Sapawi. So mungkin dekat situlah perbezaan dia yang melibatkan pemain minit dengan pengalaman mengikut kehendak tournament level international ni. Alright. Okay, tadi dalam teaser kan Adin kan kita ada mention living legend Amri Yahya kan. So kenapa Amri tidak consider ataupun tidak dipanggil, sebaliknya Mat Yo yang dapat panggilan tu? Ya, I mean, kalau nak banding prestasi ketika ini, kita semua pasal prestasi ketika kita ini. nak compare je sekarang ni. Apa pandangan Fina tentang situasi ni? Maybe Asmawi boleh jawab. Kalau Amri biar saya sentuh dulu. Sila. Okey, dalam percaturan Tan Cheng Ho, lepas tu percaturan saya balik, saya nilai sebenarnya Amri saya kategorikan pemain yang boleh dibawa, boleh dipanggil kerana dia peringkat antarabangsa. Itu part of the pengalaman lah. By minutes pun Amri dah menang. Because dia main dengan Sabah, dia tak ada reserve lagi ni. Dia main all the game, dia scoring 4 gol. So dia impact dia dekat Sabah tu as a pemain yang berpengalaman, berumur, mempengaruhi pasukan, tim. Yes, itu yang penting. Dan sebenarnya kalau nak lihatkan, nak comparekan dengan Mak Yo ke, kenapa ke, itulah Mak Yo menang dari segi pengalaman dia pula. Walaupun dia bermain di Division 2. Tetapi kalau saya compare pula lagi, saya tolak lagi ke dalam, kalau nak ambil kira di posisi situ, kita ada di Paula, ada Syafiq, ada Mak Yo, ada Luqman. Saya boleh petikaikan pula di sini Syafiq kerana tidak dapat beraksi lagi. Mengikut pengalaman yang game sebelum ni menjadikan 2 gol, itu lawan Indonesia dengan lawan UAE. So
baik seletak Amri. So ini impak-impak yang sebenarnya perlu diambil kira juga sebenarnya. Sebab kita bukan nak menilai pemain tu dari segi semasa ke atau keperluan. Itu yang lebih penting. Dan saya harapkan juga kalau posisi atau pemain pengalaman yang ada bukan saja Amri, saya boleh letak Badrul sekali di dalam pasukan. Saya nak sebut juga tapi tak apalah, kita fokus Amri dengan Mak Yu Fina dulu. setuju tak kalau Badrul pun masuk sekali? Sebenarnya dalam situasi sebegini, setiap pemain yang berpengalaman akan membawa situasi yang berbeza dalam pasukan. So saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Asmawi. Jika kita nak compare, yes, kita boleh sebut ataupun kita boleh bawa kenapa Amri tidak dimasukkan, merujuk pada pengalaman beliau bersama dengan pasukan ketika 2010 bersama dalam saingan AFF. Dari situ nama pemain ni memang dah bersama dengan pasukan, saya boleh katakan sebagai konsisten. Maksud konsisten adalah merujuk kepada prestasi beliau bersama dengan skuad kebangsaan, dan saya fikir dia masih lagi relevan untuk bersama dengan skuad Tan Cheng Ho. Cuma untuk ketika ini dalam saingan bagi kelayakan Piala Asia Piala Dunia ni mungkin Amri tidak bersama dengan pasukan seperti mana Mak Yu. Tapi I think Mak Yu macam ada luck bila come dengan national team. Dia macam dia sering mendapat lain peluang. Macam. Dia sering mendapat peluang untuk membuktikan kemampuan sebenar beliau. Walaupun dalam saingan liga mungkin sedikit malap, tetapi mungkin dari segi nasib Mak Yu lebih menyelah untuk bersama dengan skuad kebangsaan. Dia kalau saya tambah sikit, dia kalau pasal Mak Yu punya kenapa tak menyelah duduk di Liga Premier, sebenarnya kita kena tengok keliling pemain yang bersama Mak Yu. Itu saja, dia kualiti saja. Kalau ikutkan nanti kalau Mak Yu balik di national team, kalau line up tu semua yang memiliki pemain-pemain berkualiti, so mungkin kat situ Mak Yu dapat terselah. Yes, dia depend on surrounding dia juga. Sekarang ni dia pun tak ada peluang untuk betul-betul menyelah untuk menggunakan kekuatan sebenarnya. Okey, itu cerita tentang pemain-pemain senior. Pemain muka baru ni? Yes, muka-muka baru pun kita nak mention juga because we don't want to ketepikan wajah-wajah baru yang bakal menyarung jersey pasukan kebangsaan. Leary Down, Samuel Somerville dan juga Arif Aiman. Apa yang boleh kita harapkan daripada mereka untuk pasukan kebangsaan nanti, Asmawi? Okey, kalau tiga pemain ini, saya lebih tengok kepada itu berbalik kepada situasi semasa lah pula dan pengalaman, campur pengalaman. Ambil Liridon, saya rasa dia punya by quality ataupun data, statistik tu dah melayakkan dia. Sebelum lagi, kita belum lagi tengok dia punya main, kita tengok Liridon tu diperlukan, keperluan. Size, whatever lah. Size, dia punya cara main, kekuatan fizikal, whatever. Kalau balik pada Arif, dia dah menempatkan diri dia walaupun umur masih muda. Masih muda. Ya, cuma dia berada dalam satu pasukan yang memiliki semua pemain yang pemain yang hebat. Dekat kita punya liga kan. So kita tak boleh nafikan itu. Dengan sistem latihan orang, dengan dia punya cara permainan, dengan dia punya falsafah, boleh bawa ke dalam national team. Itu yang lebihnya kepada Arif. Dan mungkin penjaga untuk Sam, kita akan lihat balik data balik pada penampilan dia, consider bolos dan menyelamatkan gol. Dan kat sini saya lihat berbalik pada turutan pasukan yang dalam liga standing tu, so Sam ada peluang dalam. Sebenarnya kita dah 10 tahun tengok penjaga gol yang sama. Saya bukan nak menafikan kehebatan sesuatu yang baru dan bagus kehebatan kan? Farizal ataupun Khairul Azhan ataupun Khairul Fahmi Cik Mat, tetapi saya fikir dalam tempoh 10 tahun tu mungkin kita mahu melihat sesuatu yang lebih fresh ataupun sesuatu yang boleh dikatakan sebagai senjata rahsia pasukan untuk skuad di benteng pertahanan terakhir. Farizal pun dah 35. Kita perlu ada tapi betul kesinambungan sebenarnya juga. Untuk penjaga gol ni makin berusia makin berisi. Sebenarnya sebab dari segi pengalaman itu yang pernah saya berbincanglah dengan beberapa pemain bola sepak negara. Sebenarnya untuk posisi penjaga gol ini semakin mereka berusia semakin bertambah pengalaman mereka. Dia tidak sama dengan Asmawi striker dengan pemain-pemain yang lain. Ya, sebab kita lihat penjaga gol lebih kepada dia takkan part of the training dia pun berbeza. Dia tak ada buat larian, dia akan mengawal lebih kepada kemahiran. Kalau sebut lagi tambah Bina, antara penjaga gol yang dah lama sangat tu sebenarnya kita ramai masih. Sekarang ni meningkat ada. Kita ada penjaga Terengganu yang injured tu dan terbaru saya tengok Kalamullah penjaga gol PJ City berpotensi. Kemudian penjaga gol yang saya anggap macam tengah meningkat naik juga ada pada pasukan Kuala Lumpur, dekat Kedah. Jadi ini sebenarnya
ada dalam senarai, cuma of course lah pemilihan 3. So saya rasa yang terbaik setakat ini 3 ni Terbaik jadi pilihan Tan Cheng Ho. Lepas tu kan, Pasal tapi pemilihan 25 pemain ni kan yang dah memang confirm. Pendapat Mawi dan juga Fina tentang outcome lah, sebab beza dengan 2019 bila dia beraksi dalam kelayakan Piala Dunia Piala Asia time tu. Tim yang lain, barisan lain. Okey, antara pemain yang ada ni lah, saya rasa tak ada banyak, sebenarnya tak ada banyak impak pun sebenarnya. Sebab nanti tolak 11 orang yang bermain, campur 5 pemain yang buat pertukaran, saya rasa Tan Cheng Ho akan menggunakan pemain yang sama saja. Cuma sekali lagi ini isu yang kita nak bincang ni mungkin sebab pasal pemain tu kenapa tak perlu, pemain ni perlu. Dalam perkiraan itu juga pun saya ada lihat juga ada pemain yang juga mungkin tak perlu dipanggil, diberi peluang pada pemain lain. Tapi pada masa sama, kita border kita sampai dengan Tan Cheng Ho itulah. Bagi pendapat, bagi nama idea, Tan Cheng Ho lah sebenarnya yang dia menilai, dan sedikit sebanyak sebenarnya kalau sebagai head coach ni, ketua jurulatih ni, dia yang menghadap hari-hari, jumpa budak-budak ni. Part yang last kali mungkin saya tengok dekat Tan Cheng Ho, dia ada insting lah satu sebagai seorang coach. Dia boleh tahu yang this player diperlukan. Dan kita harapkan Tan Cheng Ho buat yang terbaik ya. hopefully dia punya insting kali ni on point. Insting memainkan peranan, dan dalam masa yang sama juga mungkin apa yang boleh kita berkatakan dekat sini adalah keserasian. Itu yang paling utama sebenarnya. Macam Mawi cakap tadi, apabila tolak tambah semua, tetap kesebelasan utama yang akan dimainkan, yang akan diturunkan. Tetapi itu merujuk kepada keperluan pemain tersebut dengan pasukan mana yang mereka akan bertemu. In term of physical, in term of skill mereka, itu akan memainkan peranan apa percaturan Cheng Ho untuk setiap pertemuan di UAE nanti. All the best Harimau Melaya. Okay, thank you so much Terima Asmawi. kasih, Thank you so Asmawi. much kepada Fina. Boleh continue buka sekarang.